dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, sebenarnya video ni adalah video yang kedua dah kita ambil, di mana video yang pertama ada masalah audio sikit. Kita baru salang, lepas tu audio terus hilang. Seperti sebagai contoh dalam video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan jadi disebabkan saya takut orang tak faham jalan cerita dia ni, kita ada banyak file, kita ada 4 ataupun 5 rakaman yang kita ambil mengenai video pengalaman ni. Dan kalau kita nak teruskan video seterusnya tu, saya takut supporter ataupun netizen lain tak faham lah. Jadi apa-apa pun kita buat video yang kedua, iaitu video pembukaan video pengalaman di negeri Kelantan ni. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada para frontliner yang masih lagi berjuang dalam menangani masalah COVID-19 yang berlaku di Malaysia ni. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia, sila patuhi SOP yang disediakan. Kesempatan ni juga untuk mengucapkan terima kasih kepada supporter kita yang berada di Kelantan, iaitu Fawah, kerana sudi menaja penginapan saya dan Mak Yu di Waka Cahaya. Memang sangat selesa. Alhamdulillah lah, kita rehat secukupnya. Dan terima kasih juga sebab sudi belanja kita makan. Terima kasih banyaklah kepada salah seorang supporter kita yang bernama Fawah. Dan saya nak bercerita juga, ketika saya berada di Pasar Waka Cahaya tu, saya dapat terima sambutan yang sangat baik dengan orang-orang yang duduk kat Nulah. Memang sangat-sangat baik dan sangat-sangat peramah. Ada yang belanja kita minum air. Dan Alhamdulillah, saya doakan supaya supporter kita yang berada di Kelantan sentiasa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala usaha. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sebenarnya rumah yang kita nak pergi ni berdekatan dengan Pasar Waka Cahaya. Tapi saya dah ingat dah nama kampung rumah ni terletak, saya dah ingat dah nama benda. Jadi kalau ada siapa-siapa yang tinggal berhampiran dengan rumah ni, boleh komen dekat bawah lokasi sebenar ataupun nama kampung sebenar rumah ni berada di berdekatan dengan Pasar Waka Cahaya. Dan kalau nak tahu, sebenarnya selepas pada kita pergi ke rumah ni, kita sedanglah pergi lagi ke sebuah rumah yang memang besar, mungkin 3 ataupun 4 tekak, dan setekak tu ada di bawah tanah. Tetapi kita tak boleh nak masuk ke dalam rumah ni sebab kita nampak ada pintu pagar yang berkunci. Lepas tu kita ada nampak macam ada orang buat kebun tebu, pokok pisang, pokok betik ada. Dan kita ada tengok kesang-kesang orang buat bakar sapah. Jadi kita cuba cari atau orang yang jaga rumah ni, tapi kita tak dapat lah. Dan kita buat keputusan tak apalah, kita tak masuk dalam rumah ni pun. Sebenarnya rumah di Kelantan ni daripada awal dah kita boleh info sebenarnya, dan ada supporter yang khabar ke kita supaya pergi buat rakaman dekat rumah ni. Tetapi disebabkan kita ada kekangan masa dan komitmen kerja, jadi plan nak pergi ke rumah tu tertangguhlah sikit. Tetapi dalam beberapa hari selepas tu, kita ada tengok video Solo Embu buat FB Live di rumah tersebut. Tapi bagi kita baguslah, Alhamdulillah lah, kita boleh tengok jalan dia masuk, apa yang ada di dalam rumah tu, apa yang berlaku dalam rumah tu. Dan kita pun syukur, Alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya kita boleh ambil lakon berjaga-jaga, di mana kita boleh nampak video pada malam tu Solo Embu ada terima sedikit gangguan lah. Macam kita tak boleh cari benda-benda gitu, kita cuma ambil lakon berjaga-jaga. Tetapi apabila sampainya masa kita berada di depan rumah ni, alakonnya terkejut apabila saya melihat rumah ni memang sangat-sangat besar. Dalam gambar tu kita boleh tengok gitu je kan, tapi bila kita tengok depan-depan ni memang sangat-sangat besar. Dan rumah ni ada 3 tingkat lah. Tetapi apa yang lebih mengejutkan lagi, bila kita tengok ada pokok berhampiran dengan rumah ni lebih tinggi daripada rumah tu. Jadi mungkin masa rumah ni ditinggalkan memang sangat lama lah. Tapi saya dah tengok agak berapa lama rumah ni ditinggalkan. Tapi sebelum kita masuk tu, kita perhati dulu daripada jauh keadaan sekeliling rumah tu memang sangat-sangat bersemak lah. Dan laluan yang pertama tu adalah ujian yang pertama bagi kita.
Maknanya kita kena lalu di kawasan lalang yang sangat tinggi. Masa tu kita takut bukan benda, takut binatang yang berbisa je lah, ada bahagian bawah ni. Jadi itu saja sambungan video rakaman yang pertama. Jadi kepada semua, teruskan menonton, dan ini adalah rakaman yang sebenar tentang video pengalaman ketika berada di negeri Kelantan. Jadi lepas saya masuk ke dalam rumah tu, kita boleh tengok rumah ni seakan dok dang siap. Saya tak tahulah sebab apa rumah ni dok dang siap. Tapi ada penduduk kampung situ, dia ada cerita sebab apa rumah ni dok dang siap. Saya dok ingat dah. Sebab masa tu kita off rakaman. Jadi kalau ada siapa-siapa rumah yang berdekatan dengan rumah ni, bolehlah komen dekat bawah ni sebab apa rumah ni ditinggalkan. Jadi saya pun terus pusing ke dalam rumah ni, dan apabila kita berada di bahagian belakang tu, belakang dapur kot, maknanya kita lagi nampak di mana seluruh kawasan rumah ni sangat bersemak. Orang kata semak tebal jugalah, dengan pokok-pokok yang sangat besar ni. Hamba tak tahulah kalau ada jiran-jiran gitu berani lah, kita boleh kata jiran-jiran hok tepi tu, kita bak hok utamanya binatang je hok kita bimbang ni. Lepas pada kita pusing tu, kita terus naik ke atas. Tapi dekat atas ni, masa dekat tangga ni, hamba tak duduk dah sebenarnya. Walaupun siang hari, dia rasa orang kata macam lain macam sekarang. Hamba tak nampak lagi ada macam ke pokok dekat tangga ni. Jadi bila kita dah naik sampai bahagian lekuk tangga yang kedua tu, masa itulah saya nampak ada pokok, dan saya ambil masa jugalah, masa duduk kat tangga ni lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit kot nak teruskan perjalanan tu. Dan masa ni juga saya buat salam perkenalan kali yang kedua, sebab masa tu kita rasa macam ada orang, mungkin ada penghuni dia. Tapi apa yang mengejutkan, masa kita buat proses editing tu, banyak kali saya ulang, di mana saya terdengar seakan ada suara orang yang sedang menangis. Tapi suara tu dia tertindang dengan suara hamba. Jadi kita dengar hujung mula-mula tu kita dengar macam ada orang nangis. Lepas tu dia tertindang dengan suara saya. Allahuakbar. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Jadi lepas kita buat sesi rakaman pada waktu siang tu, bila kita dah ronda dalam bilik ni, dan kita buat marking spot, dan kita ada berbincang dengan Mak Yo tentang tempat-tempat yang kita nak buat sesi stay down tu. Jadi pada waktu malam kita nak pergi ke rumah ni, memang kita orang kata apa, memang sangat berhati-hatilah, dan kita ambil apa yang pernah berlaku pada Solo Embuh ketika buat rakaman di rumah ni. Masa tu memang hamba tak fikir lain lah. Hamba fikir mungkin ada gangguan ni. Walaupun tu bukanlah tujuan kita. Kita ni sekadar kita nak merakamkan suasana malam dan menikmati keindahan yang ada pada malam tu di rumah tersebut. Jadi kalau nak tahu apa maksud merasai dan menikmati ni, kena tengok video dekat OH Studio. InsyaAllah kita akan upload dalam masa yang secepat mungkin. Jadi pada malam tu bila kita nak sampai dekat rumah ni memang jalan ni sangat gelap, memang tak ada api langsung. Dan apabila kita berada betul-betul di depan rumah yang kita nak masuk ni, memang kita rasa suasana dia sangat, yelah memang berbeza lah mana pada waktu siang dan pada waktu malam. Tetapi dalam masa yang sama juga saya teringat ada salah seorang penduduk kampung, dia mari dekat hamba pada petang tu. Petang lepas kita buat pasang jejak tu, ada penduduk kampung mari, dia ada cerita tentang dia ada nampak ada kelibat macam seekor beruk berada di pagar hujung rumah ni. Jadi masa tu dia kata kelibat tu memang sangat besar,
dan dia nampak benda tu mula-mula duduk kat pagar. Lepas tu mungkin dia perasan ada orang tengok dia, dia pun lari naik ke atas pokok. Jadi masa tu hamba duk fikir sama ada kelibat yang Saudara Ambo nampak pada malam tu, adakah benda tu betul-betul ada situ ataupun secara kebetulan. Jadi masa tu lah kita debur jugalah sebenarnya, sebab kita takut dia munculkan diri walaupun kita tak cari dia. Tapi insya-Allah lah, makna kita percaya pada niat kita pada malam tu dan kita memohon perlindungan daripada Allah SWT supaya kita selamat masuk dan selamat keluar untuk membuat rakaman malang di rumah ni. Jadi pada kita sampai betul-betul di hadapan rumah tu, mana dekat je dengan 2-3 langkah je kita nak masuk dalam rumah ni. Macam biasa saya memberi salam perkenalan dan mungkin tempat ni ada penghuni dia. Sebab tu kita beri salam perkenalan, tak kira waktu siang ke malam ke. Setiap kali kita nak masuk, kita mesti memberi salam perkenalan supaya kita ni tahu apa tujuan kita pada malam tu. Kalau benda tu dia nak faham, dia faham lah. Dan salam perkenalan ni juga adalah satu doa untuk saya dan Mak Yu. Salam perkenalan tu kira diibaratkan macam ke satu doa lah. Sebab dalam salam perkenalan itu kita ada kabar doakan niat kita nak mari sekadar untuk ziarah dan melihat kebesaran Allah yang ada ketika malam menjelma di rumah tersebut. Jadi masa kita masuk pada malam tu, ada satu perasaan lega lah bila kita dah masuk dalam rumah ni. Sebab luar tu kan semak kan. Jadi daripada kita masuk tu, alhamdulillah lah, lepas dah ujian yang pertama. Jadi masa kita duduk dalam rumah tu, saya macam biasalah kita ikut laluan yang kita buat pada waktu siang tu, di mana kita terus pergi ke ruangan bahagian dapur. Di bahagian ruangan dapur ni, di mana dalam video penuh eksplorasi tu, kita ada terdengar satu bunyi macam orang alih perabot. Okey, pada masa tu memang kita dengar sangat-sangat jelas. Sebab tu dalam rakaman tu boleh tengok selepas bunyi tu saya seakan-akan berhenti. Kita tahu dah lah, masa tu memang kita tahu dah. Sebab apa? Bunyi dia sangat jelas dan bunyi tu mari daripada arah atas. Maknanya tekad satu. Bukan bunyi kiri, bukan bunyi kanan. Kita dengar, memang kita dengar sangat jelas. Masa hamba kejut tu, hamba duk mikir dah, kan ada perabot atas. Sebab kita masuk tu, atas tu memang penuh dengan akar-akar pokok yang menjunang ke arah latar. Jadi memang tak ada perabot. Jadi lepas tu bila kita dengar tu, tak apalah tu. Mungkin orang kata satu peringatan lah, di mana ada penghuni je dekat rumah ni. Jadi sepanjang perjalanan di bahagian dapur tu, kalau kita tengok dalam video ni, kita dengar seakan-akan ada suara sedang mengaji. Dan kita tak dengar sebarang orang ngaji pun pada masa tu. Jadi dengar dia tu halus-halus je. Macam orang kata mana, macam kita tengok video tu, kita akan dengar ada nada orang sedang mengaji. Dalam video ni mungkin ramai yang keliru tentang ada sesuatu yang terbang ke arah lensa kamera hamba. Hamba tak kata binatang, memang bukan binatang. Hamba tak tahu benda. Sebab memang hamba tak nampak. Sebab kita tengok dalam kamera gitu pun, memang kita tak nampak pun ada benda di lensa kamera tu. Tapi sebab masa dia macam seolah dia terbang tu, memang hamba tak nampak dalam kamera.
Lepas hamba nampaknya ada macam bayangan di depan lensa kamera tu. Jadi supporter boleh tengok hamba cuba lap 2-3 kali depan lensa tu, tapi benda tu masih ada lagi. Jadi pada masa kejadian tu, hamba kata mungkin ini adalah salah satu gangguan yang kita terima. Jadi hamba pun ambil masa baca doa, bismillah, dan dengan sekali sapu je benda tu terus hilang. Jadi hamba tak kata benda tu makhluk halus, sebab hamba sendiri tak tahu apa benda tu. Nak kata abuk tak munasabah, sebab dia mari dari arah semak tu. Kita pun terus naik tangga ke atas rumah ni, dan macam biasa di bahagian tangga dekat pokok ni memang kita rasa macam ada sesuatu. Jadi ada sesuatu tu kita tak tahu benda, kita tak tahu benda apa. Kita boleh khabar macam ada sesuatu je. Tak tahu orang ke ataupun sebaliknya ke, Allahualam. Kira gini lah senang, dekat pokok tu ada tarikan dia. Jadi lepas tu hamba masuk, tapi hak paling jang sikitnya, masa hamba berada di atas tekak satu tu, hamba duk mikir-mikir dah. Guana lah kalau dengar ada orang nangis masa ni. Tapi masa tu kira orang kata hamba standby je lah. Maknanya kalau kita dengar, jangan panik dan jangan lari. Orang kata standby. Jadi kita boleh tengok masa tu suasana malam di dalam rumah ni memang cukup suram dan memang menyeramkan. Sebab pokok-pokok dia tu macam ditutup dah rumah ni, dengan pokok-pokok masuk habis dah dalam rumah, dengan akar-akar pokok lagi yang menjundang seakan-akan macam lansir. Jadi seri yang berkhabar pada permulaan kita berada di tingkat atas tu, kita rasa macam ada seseorang yang berhampiran dengan kita, seakan dia mengintai di sebalik dinding. Faham tak? Macam kita pergi 2 orang, bahagian belakang tu macam ada orang tengok kita. Terus terang hamba khabar. Terus terang. Ni pengalaman, berdasarkan pengalaman sebenar hamba ketika kita berada di dalam rumah ni. Maknanya hamba rasa bukan hamba berdua saja dengan Mak Yu. Tapi tak apalah, masa tu hamba menguatkan diri juga, sebab hamba takut dia menunjukkan diri. Memang kau, Mak Yu ada, Mak Yu saya bimbang. Hak aneh ada dengan kita malam tu memang original Mak Yu, bukan spicy. Kita pun terus meronda antara bilik yang ada di atas rumah. Hamba tak ingat dah berapa bilik yang ada dalam rumah ni, tapi mungkin dalam 5 ataupun 6 tu bilik yang ada. Tapi di setiap bilik tu memang cukup suram. Habis orang kata pokok-pokok dengan daun-daun yang ada atas latar. Tapi sayanglah rumah ni tak dan siap. Kalau dan siap memang comel lah. Tentang si pulang akar tu hamba tak tahulah. Sebab masa kita tengok Solo Embuh masuk hari tu pun dia memang dah terikat gitu. Tak tahulah tu kalau Solo Embuh yang ikat ataupun orang lain, hamba Allahualam lah. Tapi bila kita duduk dalam bilik tu macam seolah-olah dihiasi dengan lasir lah. Comel lah pada malam tu kira. Comel tapi seram. Dan selepas kita berada di bahagian lorong tekak atas ni, saya cuba tengok di bahagian atas. Sebab orang kata kita faham dah situasi yang pernah terjadi pada Solo Embu. Sebab takut juga kan bila kita buat rakaman tiba-tiba yang ada atas kan bersetok pula kita. Jadi apa-apa pun kita standby, duk ita-ita gitu atas. Duk tengok atas. Kalau ada nampak sikit-sikit tak apa dah. Sekurang-kurangnya kita tahu okey. Ada benda atas. Nak kata ginilah, hamba bukan tertumpu pada sesuatu tu. Tapi hamba suka berjaga-jaga. Sebab hamba tak mau panik sebenarnya. Kalau kita panik habis out stesen habis. Lagi kan seorang lari belah ni, seorang lari belah ni, berang hilang belah kedua-dua. Hamba takut jadi gitu. Hamba lebih suka ambil langkah untuk berjaga-jaga. Itu saja. Sebab kita masuk kat tempat orang dok pergi, mesti ada penghuni dia. Walaupun kita bukan cari dia, tak ada terniat di hati pun nak cari dia. Nak cari dia, lebih baik kita mencari kebesaran Allah yang ada pada waktu malam. Jadi lepas kita masuk di bahagian bilik paling hujung ni, mungkin bilik ni bilik master bedroom. Sangat besar, ada koridor kiri kanan dan ada satu macam bilik. Mungkin tu bilik air dia lah. Tapi untuk kita cari jalan naik ke tekak
dua tu tak ada. Walaupun kita nampak ada rekaan dia tu macam ada tekak lagi lah. Daripada bawah tu kita nampak macam ada tiga tekak. Tapi bila kita nak cari tangga untuk naik ke atas tu memang tak siap. Dan kita tak tahulah tangga dia tu nak buat celah mana, kita tak tahu. Dengan ada, tapi bahaya juga sebenarnya sebab ada kita nampak macam ada kayu-kayu kan. Kalau bertolang kayu tu repuk jatuh atas kepala Mak Yu, hamba tak siang ke Mak Yu, hamba siang ke kayu tu. Takut belah dua kayu. Okey, ni part yang paling susah hamba nak jelaskan. InsyaAllah saya akan jelaskan saya akan jelaskan dengan cara yang terbaik. Benda ni memang susah hamba nak jelas. Kalau hamba tersalah ayat tu minta maaf banyak-banyak. Di mana kita ambil keputusan untuk membuat sesi stay down di bilik master bedroom ni. Mana kata bilik depan bilik ni ada satu pokok yang sangat besar dan cukup tinggi. Dan pokok ni dia bercabang, mana orang kata kita boleh tengok pokok ni orang kata pokok sehat lah. Di pokok ni jugalah di mana dalam rakaman solar ambush ternampak seakan ada kelibat. Pada malam tu saya ada curi-curi juga. Macam berkebun tadi lah, ambil langkah berjaga-jaga. Bukan nak fokus pada dia pun. Kalau dia ada pada malam tu pun memang mungkin kita akan tengok sekali, lepas tu kita just stay down je lah situ. Jangan minta dia turun, sudah lah. Masa kita stay down di master bedroom ni, ada satu kejadian di mana kejadian ni memang bagi hamba sepanjang eksplorasi ni paling susah saya nak jelaskan. Kalau tengok dalam video ni, mana masa saya nyandar di bahagian dinding tu, saya ada tanya Mak Yu, "Yu, mu ada rasa napa-napa tak?" Mak Yu kata, "Tak ada tapi aku rasa tenang." Jadi bila Mak Yu khabar gitu, hamba jadi macam kejut lah. Sebab hamba pun rasa benda yang Mak Yu rasa. Mula-mula kita nak naik, mula-mula kita sampai, mula-mula kita naik, memang kita rasa serang je. Bagi hamba dengan Mak Yu memang serang lah rumah ni. Tapi masa kita stay down tu, kita rasa tenang yang amat sangat. Macam kita duduk patah, duduk tengok air, seolahnya gitulah. Hamba tak tahu benda tu mari dari mana. Jadi hamba dengan Mak Yu memang pelik pada malam tu. Kadang-kadang tau, orang kata mikir bodoh lah. Orang kata kalau Terengganu kata mikir bodoh lah. Kalau orang luar ni macam orang kata mikir secetek. Ke mana? Gitu lah lebih kurang je. Mikir setikang tu. Macam duduk nyandar di dinding tu, dia ada perasaan yang ada orang bersedik. Apa aku dah rasa takut lah. Apa aku dah rasa serang macam mula-mula tadi. Siapa tahap mikir gitu tu? Aku ada kena sebenarnya ni. Faham tak? Siapa setara tu mikir. Sebab masa pelik lah. Tapi kalau tengok dalam rakaman tu, kita boleh tengok ada tiupan angin kan. Kita boleh tengok daun-daun tu gerak kan. Memang masa tu kita rasa amat nyaman, rasa sejuk, rasa tenang. Orang kata macam layang kepala je. Masa itulah kita hamba khabar ke Mak Yu, mungkin ni adalah salah satu kebesaran Allah yang ada pada waktu malam. Tak kira tempat mana-mana, kalau tempat tu ada keberkatan dia dan ada keizinan daripada Allah, tempat tu akan jadi molek lah. Sebab tu hamba kata perkara ni susah hamba nak jelas. Sama juga kejadian ni yang pernah berlaku di rumah Bukitku. Lebih kurang rasa ketenangan ini, walaupun kita berada di tempat yang dianggap menyerangkan. Dan mungkin ini adalah salah satu matlamat yang kita nak cari. Tak semestinya kebesaran Allah tu kita boleh nampak benda-benda gitu ataupun sama waktu dengannya. Tetapi perasaan dan perkara yang terjadi pada malam tu adalah salah satu kebesaran daripada Allah. Masa kita rasa ketenangan tu, hamba terfikirlah sama ada rumah ni mungkin tuan rumah ni orang-orang yang baik, ataupun
Masa dia nak buat rumah ni, dia memang ada niat nak jemput orang-orang yang susah mai makan rumah dia ke, Allahu alam. Tu pendapat hamba sendiri. Sebab apa hamba suka beranggapan gitu? Sebab benda tu positif. Dan bila kita cakap benda yang baik dan positif, sekurang-kurangnya tuan rumah ataupun waris rumah ni boleh manfaat yang baik. Kita mikir baik, jadinya baik. Lebih kurang gitulah. Sebab tu hamba dok reti nak gelar bab ni. Sebab ketenangan ni benda yang kita dok boleh nak nampak. Tapi kita boleh merasai dan menikmati. Suasana pada malam tu hamba kabur sekali lagi, seolah-olah kita yang berada di dalam masalah dan kita ambil keputusan untuk berada di tepi pantai ataupun duduk di atas bukit melihat keindahan yang Allah ciptakan. Samalah perasaan yang kita lalui pada malam tu. Tetapi yang peliknya, kita berada di rumah yang orang kata dianggap anchor. Tapi kita merasai ketenangan tu. Pernah tak para supporter semua merasai kejadian yang pelik? Maknanya contoh bila kita duduk gini, kita tengok tempat-tempat yang comel, pemandangan comel, tiba-tiba jantung kita ni rasa sejuk. Rasa macam kecil je, sejuk je rasa. Padahal kita tak minum air pun. Gitulah hamba rasa pada malam tu. Dan dalam hati juga hamba berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kalau ni dah ketenangan dan matlamat yang hamba cari ni, hamba terima dengan hati yang sangat terbuka. Dan saya sangat bersyukur di mana kita boleh pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin supporter kata hamba hanya sembang kosong ataupun mungkin ada orang kata lebong, tapi benda tu tak ada masalah. Hamba tak boleh nak buktikan benda ni sebab benda ni memang tak boleh nak nampak. Tetapi benda tu kita boleh rasa dan saya cuba berkongsikan tentang pengalaman sebenar ketika berada di rumah ni. Sebab ketenangan tu mari selepas kita berada di dalam bilik master bedroom tu. Dengan keadaan angin mari. Masa mula-mula kita nak naik, memang langsung tak ada angin. Tak ada angin langsung. Sebab masa tu memang kita panas. Kalau tak ada angin, panas lah. Tapi bila kita berada di master bedroom tu, seolah-olah macam bertukar. Sejuk, berangin. Rasa serang tadi tu hilang habis. Malam tu kira hamba rasa macam tak boleh nak tinggal saat-saat tu. Sebab hamba nak rasakan ketenangan tu dengan lebih lama. Tapi tak boleh lah nak terlalu lama. Lagi kan takut jadi lama-lama kan tak balik nyanyi pula kita. Jadi hamba pun buat keputusan untuk mengakhiri sesi stay down. Dan apa yang paling mengejutkan, ketika proses editing, saya terdengar seakan ada suara yang memanggil nama hamba. Mungkin ni adalah kali yang keempat dah hamba dengar benda-benda gini. Dia panggil macam takkanlah hamba nak panggil nama hamba diri. Memang tak lah nak buat benda-benda gitu kat tempat-tempat gitu. Jadi mungkin kita anggap tu adalah salah satu kebesaran yang ada pada malam tu lah. Ikut pandailah para supporter ataupun netizen nak anggap benda tu perkara hamba tipu ataupun sebaliknya, itu terpulang. Tetapi apa yang kita boleh dengar sangat jelas. Selepas kita turun di bahagian bawah ni, ni lah orang kata saat-saat memang membuatkan hamba macam ni, macam luruh habis jantung. Sebab masa hamba tengah buat sesi pengakhiran aktiviti eksplorasi pada malam tu, secara tiba-tiba hamba ternampak ada sepasang mata sedang melihat ke arah hamba. Jangan ganggu orang kampung yang berada di sekitar ni. Jadi
Kita akan mengakhiri dengan lafaz musang. Ada. Tu pokok. Masa hamba tengok tu, boleh nampak reaksi hamba pada malam tu. Kejut, capur debor. Hamba duk tenung je. Kata hang sudah kali ni. Dia tunjuk kat setarang. Memang debor masa tu. Mak Yu masa tu dia tengok tak lain, dia duk ambil gambar. Hamba kalau khabar ke dia kan, hamba takut jadi lain. Takut hamba pula jadi panik. Lepas tu hamba tengok tu, hamba pun buat tak tahu, hamba cakap. Lepas tu bila hamba tengok pula kali lagi, hamba nampak macam ke seekor musang lah. Tapi hamba nak kata musang 100%, hamba tak berani. Sebabnya masa dia lari tu, dia naik ke atas pokok tu, kita tak dengar sebarang bunyi. Dia terlanggar dahang dengan pokok ataupun dengan daun-daun yang ada. Dia naik laju. Masa dia tengok hamba tu, masa dia pusing, dia terus naik laju. Yang hamba nampaknya susuk tubuh dia tu memang warna hitam. Tapi apa yang pelik, biasang cahaya pada malam tu langsung dok menampakkan 100% susuk tubuh dia. Maknanya kita nak nampak macam ke musang ni ada corak ke, ekor dia putih ke. Langsung kita nampak. Hak kita nampak 100% hitam. Dan hamba tak tahu sebab apa mulut hamba pada malam tu tertubik nama musang tu. Allah. Ni payah kot hamba nak jelas benda ni. Sepotong je hamba main khabar musang malam tu. Tapi tak tahu lah tu. Allahu'alam. Jarak dia dengan hamba tu tak jauh mana pun sebenarnya. Tapi disebabkan orang kata nak sedap hati malam tu, sebut je lah musang pun. Jadi hamba pun kuranglah debor tu sikit. Jadi saya khabar ke Mak Ayub, tak apa Ayub, balik lah. Maknanya sampai setakat tu je lah kita buat aktiviti rakaman eksplorasi di rumah ni. Lepas pada selesai bahagian makan ni, saya pun duduk di berhampiran dengan kereta sementara tunggu nak masuk ke hotel. Tapi pada masa ni Mak Yu ada khabar hamba. Dia kata dia nak pergi ke Kaltek Salor. Jadi lepas ada Mak Yu khabar dia nak pergi ke Kaltek Salor tu, hamba macam ragu-ragu sikit lah. Disebabkan ada macam sebelum-sebelum ni lah, di mana ada orang tak berapa setuju dengan apa yang hamba sampaikan pada video-video yang lepas tu. Tapi disebabkan Mak Yu nak pergi, hamba kata tak apalah, kita pergi jalan je lah. Hamba bawa lah dia pada malam tu. Tetapi hamba tak tahulah sama ada ni adalah ketentuan daripada Allah SWT ataupun perkara ni terjadi secara kebetulan. Di mana kejadian yang pernah hamba cerita pada video lepas tu sebenarnya kena tunggu video di Kaltek Salor kalau nak tahu apa cerita di sebalik Kaltek Salor. Kali ni kita beri peluang kepada orang Kelantan sendiri cerita tentang kejadian yang pernah berlaku di Kaltek Salor. Jadi setakat ni saja kita berkongsi pengalaman